Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton sekalian, hari ini saya akan menjawab beberapa persoalan yang ditanyakan oleh sahabat dan orang ramai berkaitan dengan sembelihan haiwan. Memandangkan saya salah seorang penyembelih haiwan, sudah tentu ada rakan-rakan dan sahabat yang ingin bertanyakan berkaitan dengan pekerjaan ini. Jadi saya akan menjawab sebaik mungkin mengikut ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang saya ada. Soalan yang pertama, kenapa berminat sangat nak jadi penyembelih haiwan seperti lembu kambing, sedangkan urusan ini boleh diserahkan kepada orang lain? Jawapan saya begini, minat itu bergantung kepada seseorang individu. Satu benda yang kita suka, ada orang lain yang tidak suka. Dan sebaliknya, walaupun kita lihat tidak ada glamour dan nampak kekampungan, tapi kita kena ingat, yang pertama sekali, tukang sembelih ini sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama pada musim hari raya kurban, atau kalau ada kenduri kahwin, atau kalau ada majlis akikah, maka seorang tukang sembelih sangat diperlukan. Yang kedua, untuk menunjukkan sifat seorang lelaki sebenar, kerana berani menghadapi sebarang kemungkinan tindak bala haiwan semasa berlakunya penyembelihan. Begitu juga beliau mesti tahan dengan darah yang banyak keluar, kerana setengah orang tidak tahan dengan atau kita panggil mabuk darah. Okey, yang ketiga, tuntutan agama untuk adanya orang-orang Islam yang boleh menyembelih haiwan secara syarak supaya haiwan itu dapat dimakan ataupun dagingnya dapat dimakan. Itu keperluan ataupun tuntutan agama. Soalan yang kedua, berapa lama dah tuan jadi penyembelih haiwan ni? Belajar dengan siapa? Saya jadi penyembelih haiwan ini ketika umur belasan tahun lagi. Tetapi pada masa itu saya fokus kepada haiwan-haiwan yang kecil seperti ayam itik sahajalah. Bila meningkat dewasa sedikit, saya dah mula belajar sembelih haiwan seperti kambing dan biri-biri. Selepas saya sudah banyak pengalaman dan rasa yakin, dalam usia saya 40 tahun ke atas, saya mula menyembelih haiwan besar seperti lembu. Jadi, saya belajar dan mengambil pengalaman daripada ayah saya sendiri yang pada masa dahulu seorang imam dan selalu ataupun sentiasa diundang untuk menyembelih haiwan kurban ataupun untuk akikah ataupun kenduri kahwin. Selain daripada itu, pengalaman ini saya kutip daripada aktiviti penyembelihan kurban setiap tahun dan juga majlis kenduri kendara. Pengalaman itu ditambah dengan kursus yang saya ikuti dan juga bacaan-bacaan dalam buku-buku agama yang berkaitan dengan penyembelihan. Soalan yang ketiga, boleh bagi tahu saya berapa ekor dah tuan sembelih haiwan seperti lembu sehingga hari ini? Bagi saya tak mengira berapa ekor dah saya sembelih, sama ada lembu, kambing, ayam dan sebagainya. Itu bukan keutamaan saya. Tapi kalau dikira banyaklah yang telah saya sembelih. Soalan yang keempat, binatang seperti kerbau, lembu perlu disembelih dengan berhati-hati supaya putus semua urat atau saluran. Saluran atau urat mana yang wajib diputuskan semasa sembelihan? Ini pertanyaan. Jadi, urat yang jadi fokus utama ada 4, yakni halkum ataupun saluran udara ke paru-paru. Yang kedua, marih ataupun disebut juga merih ataupun disebut juga marih, yakni saluran makanan.
Dan yang ketiga ialah 2 saluran darah yang berada di kiri dan juga kanan haiwan. Kalau mengikut pendapat mazhab Hanafi, bila menyembelih kena putus 3 saluran. Mana-mana saluran? Yang ada 4 saluran tersebut. Bagi mazhab Maliki, semua saluran kecuali marih atau merih. Bagi Syafi'i, wajib 2 saluran halkum dan marih. Dan sunat 2 lagi saluran lain, yakni saluran darah. Manakala bagi Hambali, wajib 2 saluran darah dan salah 1 saluran lain. Itu mengikut pendapat mazhab. Tetapi kebiasaannya masyarakat kita bila menyembelih haiwan, mereka akan memutuskan semua 4 urat tersebut ataupun saluran tersebut supaya menghilangkan syak dan juga was-was. Begitu juga peraturan yang dikeluarkan oleh JAKIM mengarahkan bila sembelihan dilakukan memutuskan semua saluran-saluran tersebut. Baik, soalan yang kelima. Sah atau tidak jika salah satu urat halkum atau mari masih bersambung selepas sembelihan? Jawapan dia tak sah. Wajib diputuskan walaupun sedikit. Soalan yang keenam. Boleh atau tidak pisau tumpul jatuh, terangkat atau patah diganti semasa proses sembelihan? Boleh tak pisau tadi jatuh atau patah atau terangkat masa dilakukan sembelihan? Jawapannya boleh, selagi haiwan itu ada hayah mustakhirah, yakni masih kuat dan dalam proses penyembelihan. Soalan yang keenam, ramai yang bercakap pasal hayah mustakhirah. Apa maksud hayah mustakhirah bagi seekor haiwan yang hendak disembelih dan apa tanda yang boleh kita lihat? Baik, hayah mustakhirah ini ialah seekor haiwan yang masih lagi kuat, masih lagi gagah, pergerakan dia masih lagi kuat, dan bila kita sembelih, darahnya keluar dengan banyak ataupun dengan laju memancuk keluar. Itu nak menunjukkan haiwan tadi ada lagi hayah mustakhirah. Soalan yang ketujuh. Biasanya tuan guna pisau buatan kilang atau buatan tukang tempatan? Baik, saya guna pisau kilang dan juga pisau yang dibuat oleh tukang tempatan. Jadi tak perlulah saya sebut nama, biasanya Victorinox. Kalau yang tempatan ni buatan Nazif Nawi, Hafizman, Naim Layo dan sebagainya, ramai lagi tukang-tukang kita. Yang ke-8, ada sahabat kita bertanya, ada tak pernah guna pisau nampak dan rasa tajam tapi tak lut kulit lembu? Jika ada, apa reaksi masa itu? Baik, memang ada. Pernah berlaku pada awal penglibatan saya menyembelih lembu. Memang terkejut betul pada masa itu, sehingga saya tertanya-tanya dalam hati, apa yang perlu saya buat sekarang? Kerana bila dihiris, tidak lut kulit lembu tersebut. Tetapi saya terus juga menghiris hingga selesai dan lutlah akhirnya. Pengalaman itu menjadikan saya sangat berhati-hati apabila menyembelih haiwan. Terutamanya saya kena pastikan pisau yang saya gunakan betul-betul tajam. Soalan yang ke-9, adakah pisau tertentu digunakan untuk jenis binatang tertentu? Baik, saya ada banyak pisau, bermacam nama, bermacam jenis. Dan saya pastikan haiwan yang saya nak sembelih sesuai dengan pisau yang saya gunakan. Kalau ayam, pisau yang kecil, yang pendek. Kalau lembu, pisau yang besar, yang tajam, yang ukurannya lebih kurang 10 atau 11 inci. Soalan seterusnya, adakah musim tertentu sahaja tuan sembelih lembu kambing? Baik, kebanyakannya saya sembelih lembu kambing ni biasa masa hari raya korban atau ada majlis tertentu seperti akikah. Sebab kerja ini bukan kerja sepenuh masa saya. Saya ada kerja lain. Baik. Soalan yang ke-11,
ada tak peristiwa yang tidak dapat dilupakan semasa sembelih lembu? Baik, ada. Orang yang pegang lembu berada di kaki depan lembu. Dan kaki lembu tersebut bebas, tidak diikat. Semasa disembelih atau sembelihan dilakukan, lembu berkenaan telah menendang orang yang berada di dekat dengan kaki hadapan lembu tersebut dan menyebabkan terkena di muka dan berdarah. Itu peristiwa yang tidak dapat saya lupakan kerana kealfaan dia berada di tempat yang salah. Soalan yang ke-12, ada tak petua yang digunakan semasa sembelihan lembu? Petua saya mudah saja. Petua ni mudah saja bagi saya, asalkan tidak bertentangan dengan akidah dan syarak. Yang pertama sekali, saya ambil wuduk untuk ini adalah ajaran kita supaya sentiasa bersih. Yang kedua, menanda 4 jari di bawah tengkuk lembu, di leher lembu, supaya kita tidak tersalah potong. Ini bukan masalah was-was atau tidak yakin, tapi sebaiknya kita tanda supaya lebih yakin. Yang ketiga, kita lihat keluar masuk udara pernafasan lembu. Sebaiknya lembu disembelih masa keluar udara, bernafas keluar. Baik, yang keempat, tenangkan haiwan tersebut semasa kita nak sembelih. Mesti haiwan tersebut tenang dan kita yakin haiwan tersebut tidak akan bergerak dengan dan mengganggu tugas kita. Yang keenam, kita bacalah Bismillahi Allahu Akbar seperti mana yang diajarkan oleh Nabi. Itu kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Dan saya baca doa pelindung ataupun supaya tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini, seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Soalan yang ke-13, perlukah niat jika kita korban atau akikah? Memang perlu berniat semasa dilakukan sembelihan, sama ada penyembelih, sebab itu bukan lembu dia, sama ada penyembelih dan juga orang yang meminta supaya disembelihkan untuknya. Semasa disembelih itu, penyembelih pun niat, orang yang mengarahkan juga berniat untuk akikah ataupun untuk korban, supaya niat dia untuk buat akikah atau korban itu betul dengan apa yang dia belajar atau yang diberitahu. Baik, yang ke-14, soalan yang terakhir yang dihantar kepada saya, ada keperluan atau tidak untuk lebih ramai tukang sembelih yang bertauliah? Jawapannya ialah sangat perlu ada lebih ramai mereka yang faham dan tahu menyembelih haiwan. Sekurang-kurangnya dapat menyembelih ayam itik untuk diri sendiri dan untuk jiran-jiran. Sekiranya ini tidak berlaku, maka sangat malang kepada masyarakat kita. Benda atau perkara yang mudah tidak dapat dilakukan. Wallahu a'lam. Semoga jawapan yang saya berikan memuaskan hati penonton dan pendengar sekalian. Sekian, hingga berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.